Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya lagi sekali kita bersama-sama untuk kita membincangkan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah-surah di dalam Al-Quran, yang mana bacaan kita kita ni wajibkan secara fardu ain kepada kita yang nak membaca Al-Quran mesti mengikut tajwid, mesti mengikut peraturan seperti mana yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi kita kena ikut cara bacaan Nabi. Kita tak boleh ikut cara bacaan kita, tak betul. Jadi kita ikut cara bacaan Nabi. Cara bacaan Nabi itulah cara bacaan yang sudah bertajwid. Jadi mana tempat dengungnya, tempat panjang, tempat pendek, tempat tidak dengung dan sebagainya, itu semuanya adalah di dalam tajuk tajwid itu sendiri. Jadi untuk memastikan bacaan kita ni bacaan yang betul, pastikanlah kita mengikut hukum-hukum tajwid setiap kalimah, setiap ayat yang kita baca. Baik. Jadi pada hari ini, pada petang ini kita akan sambung. Kita dah pun bincangkan 3 surah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kita dah bincangkan hukum-hukum tajwid yang ada dan kesalahan-kesalahan yang biasa orang lakukan untuk ketiga-tiga surah ni. Okey. Jadi hari ini kita akan naik lagi satu surah, iaitu surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Surah apa ni Ustaz? Surah Al-Masad. Tak pernah dengar? Tabbat Yada. Tabbat Yada baru tahu Tabbat Yada. Nama surahnya surah Al-Masad. Surah Tabbat Yada ni nama surahnya surah Al-Masad. Okey, baik. Jadi kita bincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Masad. Surah Al-Masad terdiri daripada 5 ayat. 5 ayat. Okey, baik. Jadi mari kita teruskan kepada ayat yang pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik. Ayat yang pertama. Kita perhatikan. Yang pertama tekankan pada huruf ba sebab ada tanda sabdu dekat atasnya. Tabbat. Tabbat. Jangan baca tabbat yada abi, tabbat yada. Itu tak ada penekanan pada sabdu. Dia sabdu ni kita kena tekan sikit. Tabbat. Tekan sikit. Kemudian bat, ta tu bila mati, ta ni ada sifat hamas. Jadi dia ada keluar angin sikit. Bat. Sikit je, jangan banyak. Bat. Itu dia jadi sin. Kena bezakan angin ta dengan angin sin. Angin ta dengan angin sin. Kalau banyak sangat itu dia jadi safir, nama sifat dia. Dia berdesir. Ini hamas, ada angin sikit keluar. Ada angin keluar sikit. Tabbat. Sikit saja angin keluar. Okey. Kemudian yada abi. Itu mad jaiz munfasil, boleh baca 4 atau 5 harakat. Pada da tu pada da tu boleh baca 4 atau 5 harakat. Kemudian lahabiu. Lahabiu, tanwin bertemu waw, hukumnya idgham ma'al gunnah. Baik, idgham ma'al gunnah, cara kaedah bacaannya masukkan idgham. Itu maksudnya idgham masukkan ma'al gunnah berserta dengan dengung. Jadi ada setengah-setengahnya kita baca dia idgham saja dia baca. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu hanya berlaku idgham sahaja, iaitu hanya masuk sahaja. Ma'al gunnahnya tak ada. Jadi kena baca abi lahabin. Biu, gunnah mesti bunyi di sini hidung. Biu khasyum mesti bunyi di hidung. Abi lahabin. Okey. Kemudian watab. Ini satu lagi kesalahan yang biasa ramai orang buat kesalahan di sini. Perhatikan pada huruf ba, atasnya ada tanda sabdu. Bila ada tanda sabdu ini dipanggil qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Akbar ni dia lebih besar daripada qalqalah
kubra. Qalqalah ni 3, sughra di pertengahan, kubra di hujung, akbar di hujung, dan ada tanda sabdu. Jadi watab ini qalqalah akbar. Jadi kena baca Abi lahabin watab macam tu. Jangan baca Abi lahabin watab. Watab itu tak berlaku penekanan yang lebih kuat sebab ada sabdu situ. Kita baca watab, tak jadi. Dia mesti watab. Dia tekan sikit dulu tu pada ada sabdu, kemudian baru bunyikan qalah tersebut. Itu kena jaga. Surah Al-Masad ini ayat pertama ni ramai yang melakukan kesalahan pada hujung, pada qalqalah itu. Baik, kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, ma aghna, ma boleh baca 4 atau 5 harakat mad jaiz munfasil. Aghna ghain, tebalkan sedikit bunyinya, bunyi huruf ghain. Ghain ni salah satu sifatnya isti'la. Jangan baca ma aghna, tak tebal. Aghna, ma aghna, baru tebal. Kemudian anhu maluhu, hu tu panjangkan 2 harakat maksilah qasirah. Maluhu wa ma kasab qalqalah kubra. Berbeza tadi dengan pertama, watab berat sikit bunyi dia. Yang ni wa ma kasab macam tu. Jangan baca kasab pula. Itu kalau baca macam tu dia ada sabdu. Bacaannya maluhu wa ma kasab. Okey, qalqalah kubra situ. Baik, seterusnya ayat yang ketiga. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Baik, sayasla, sad. Jangan baca sayaslana. Sayaslana itu jadi huruf sin. Sayas, sad, tebalkan. Sayaslana ranza, dengungkan, tanwin bertemu dengan zal, ikhfa hakiki, dengungkan. Ranza talahab, qalqalah kubra. Jadi bunyikan lantunan tu, bunyikan qalqalah tu. Sayasla naran dhata lahab. Okey, baik. Kemudian ayat yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik, wa imra'atuhu, wamra, jangan dengungkan, mim mati bertemu ra, izhar syafawi. Wamra'atuhu, panjangkan 2 harakat maksilah qasirah. Wamra'atuhu hamma. Baik, jaga huruf ha. Ha pedas sini, ha. Jangan baca wamra'atuhu hamma. Itu sama. Baik, bunyi huruf ha. Bunyi huruf ha simpul tu. Bezakan hu, ha. Wamra'atuhu ham. Satu ha simpul, satu ha pedas, bunyi di tengah-tengah kerongkong. Bezakan makhraj, tempat keluar huruf tu. Okey, kemudian hamma. Ingat, nun sabdu, mim sabdu, tak payah fikir panjang, dengungkan saja. Hukumnya nun syaddah wajibul gunnah ataupun mim syaddah wajibul gunnah. Wajib dengung. Jadi dengungkan. Okey, hammalatal hatab. Ta, tebalkan. Tab, qalqalah. Tab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Okey, dan ayat yang terakhir,
fi jidha hablum min masad. Baik, fi jidha hab. Nah, bezakan sama macam tadi. Ha simpul dengan ha. Ha, dua-duanya huruf makhraj di bahagian kerongkong, bahagian kerongkong, tapi kedudukannya berbeza. Satu di tengah kerongkong, ha, satu di pangkal kerongkong, ha. Fi jidha pangkal, hablum tengah, ha hablun. Bezakan kedudukan makhraj, ha dan juga ha. Okey, kemudian hablun, qala sughra, kalau qala sughra pasal dia di pertengahan ayat. Hablum, dengungkan tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Hablum mim, sama juga idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu mim, dengungkan. Dua tempat ni dengung. Hablum mim, dengung dua-dua tempat. Masad, qala, fi jidha hablum mim masad, qala. Okey, itu ayat yang ke-5. Jadi itulah dia hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Masad, ataupun kalau tak tahu orang panggil surah Tabbat Yada, senang surah Tabbat Yada, nama surah yang betulnya namanya Al-Masad. Baik, saya akan bacakan sekali lagi secara penuh, boleh semak sama-sama lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, jadi itulah dia hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Masad. Jadi saya harap kepada semua pendengar-pendengar dapat mengamalkan membaca surah Al-Masad ini mengikut hukum-hukum tajwidnya, supaya bacaan kita itu dikira sebagai bacaan yang dikira ibadahnya. Takut-takut kita baca tu bacaan yang tak betul tajwidnya. Jadi ulama mengatakan kita baca Quran ni sepatutnya dapat pahala, tapi bila kita baca tu tak mengikut tajwid, kita tahu kita ni tak tahu hukum tajwid tapi kita tak nak belajar, kita hentam aja baca mengikut kaedah kita sendiri, tajwid kita sendiri, maka takut-takut menjadi dosa kepada kita sedangkan kita membaca Al-Quran. Takut-takut kita dilaknat oleh Al-Quran. Jadi pastikan bacaan kita itu bacaan yang betul mengikut tajwid-tajwidnya, insya-Allah. Sama-sama kita beramal dengan Al-Quran, moga-moga kita mendapat syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan kepada mereka yang mengamalkan membaca Al-Quran ini, insya-Allah. Okey, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.